Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 18 Jun, anda bersama saya Muhammad Syafiq Anan. Tajuk utama tengah hari ini. Azmin Ali beri keterangan kepada polis berhubung kes video seks. 10 nelayan disyaki diculik kumpulan Abu Sayyaf. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 10 nelayan menaiki 2 bot dipercayai diculik penjenayah yang disyaki ada kaitan dengan kumpulan Abu Sayyaf awal pagi tadi. Kejadian kira-kira jam 2 pagi itu dipercayai berlaku di perairan Tambisan, Lahad Datu berhampiran Pulau Tawi-Tawi di Filipina. Dalam insiden itu, semua mangsa menaiki 2 bot nelayan berada di perairan itu menuju ke Sempurna. Bot berkenaan kemudian dipercayai dipintas 2 bot laju dinaiki kumpulan lelaki bersenjata api. Penjenayah dipercayai melarikan 4 daripada 6 nelayan dalam bot pertama dan 6 daripada sejumlah 10 nelayan dari bot kedua. Penculik kemudian melarikan diri ke Pulau Sintangkai di selatan Filipina, iaitu kira-kira 15 minit perjalanan menggunakan bot laju dari perairan Tambisan. Komander Eskom Datuk Hazani Ghazali ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Namun ujarnya siasatan masih dilakukan sama ada penculikan berlaku di kawasan perairan negara atau Filipina. Insiden berlaku ketika tempoh perintah berkurung di kawasan perairan sedang berkuat kuasa. Baki 6 nelayan kemudian diselamatkan oleh pasukan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali sudah memberi keterangan kepada polis berhubung video seks yang dikaitkan dengannya bersama Haziq Abdullah Abdul Aziz. Peguam mewakilinya N. Surendran dalam satu kenyataan hari ini berkata, pejabat menteri itu telah dihubungi oleh polis pada hari Ahad lepas untuk merakamkan kenyataannya sebagai sebahagian daripada siasatan. Ia selepas satu laporan polis dibuat oleh Setiausaha Politik kepada Datuk Seri Muhammad Azmin, Muhammad Hilman Idham 4 hari lepas. Surendran berkata pihaknya mendapati terdapat usaha terancang dan sistematik untuk menjatuhkan menteri itu dengan serangan palsu dan berniat jahat. Pihaknya juga percaya polis akan menyiasat perkara itu dengan telus, mengenal pasti dan mengambil tindakan terhadap pelaku mengikut undang-undang. Dalam pada itu, kedudukan Haziq Abdullah Abdul Aziz sebagai Setiausaha Sulit Kanan Timbalan Menteri Industri Utama Syamsul Iskandar Mat Akin akan diputuskan dalam sehari 2 lagi. Syamsul Iskandar berkata Haziq telah memberikan surat tunjuk sebab pada 14 Jun lalu dan pihak kementerian sedang meneliti surat berkenaan. Syamsul berkata antara jawapan yang dinyatakan Haziq dalam suratnya adalah dia mengalami kemerungan ekoran penularan video seks berkenaan dan memerlukan masa untuk menghubungi kementeriannya. Surat tunjuk sebab itu dikeluarkan pada 12 Jun lalu beberapa jam selepas Haziq membuat pengakuan sebagai individu yang dirakam dalam video seks yang tular serta mendakwa Datuk Muhammad Azmin Ali sebagai seorang lagi yang terlibat. Sepuluh cedera termasuk 4 kanak-kanak dalam satu kemalangan membabitkan 14 kenderaan di kilometer 457.8 Leburai Utara Selatan sebelum susur masuk hentian rehat dan rawat jejantah Sungai Buloh arah pusat bandar tengah malam tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 11.30 malam dipercayai berpunca dari kegagalan sebuah lori muatan sayur memperlahankan kenderaannya ketika pasukan propel membuat penutupan jalan berperingkat. Sebuah lori muatan sayur-sayuran dari Cameron Highlands menuju Johor dikatakan tidak sempat mengelak sebuah kereta yang berhenti secara mengejut di hadapannya. Ini menyebabkan lori berkenaan terbabas ke lorong kiri dan merempuh kenderaan di lorong berkenaan termasuk kenderaan pasukan polis Diraja Malaysia PDRM dan tentera sebelum terbalik. Rempuan kuat itu menyebabkan 6 mangsa dewasa dan 4 kanak-kanak mengalami kecederaan. Kesemua mereka dikejarkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Polis sudah meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV Leburai berhampiran bagi mengenal pasti punca kejadian sebenar. Kemalangan turut mengakibatkan kesesakan sepanjang 3 kilometer.
17 pelajar sekolah menengah termasuk 3 perempuan antara 22 individu ditahan polis semasa mengadakan parti liar di sebuah kondominium di Ibu Negara. Mereka yang berusia antara 15 hingga 22 tahun itu ditahan dalam serbuan 3 pagi Ahad lalu oleh pasukan polis Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dan Wangi. Ketua Polis Daerah Dan Wangi, Assistant Commissioner Muhammad Fahmi Vizuvinatan Abdullah berkata, dalam serbuan itu, 6 individu membabitkan 5 lelaki dan seorang perempuan positif dadah. Ketika serbuan, kumpulan remaja itu sedang mengadakan parti. Hasil serbuan, polis turut merampas 2 paket mengandungi dadah jenis ketamin seberat 1.8 gram, 3 pil ekstasi, 2 pil Ermin 5, 1 botol cecair ketum seberat 1.5 liter dan 1 ketulah mampat daun kering dipercayai ganja seberat 4.3 gram. 14 lelaki dan 3 perempuan adalah pelajar sekolah menengah di sekitar Lembah Kelang, manakala 3 lelaki dan 2 perempuan lagi sudah tamat sekolah. Semua individu berkenaan kini direman selama 4 hari untuk siasatan lanjut. Polis menyuruh ibu bapa supaya lebih prihatin terhadap kegiatan serta pergaulan anak masing-masing bagi mengelakkan mereka terjerumus dalam kegiatan menyalahi undang-undang. Angin kencang disusuli ribut serta hujan lebat semalam menyebabkan 7 buah kampung di sekitar Temeloh mengalami kerosakan yang teruk. Dalam kejadian yang berlaku kira-kira jam 5 petang itu, turut mengakibatkan 57 buah rumah turut bergelap, ekoran bekalan elektrik terputus. Menurut salah seorang penduduk, Khairul Nizam Ibrahim, 49 tahun, terkejut kerana hujan dan ribut berlaku dengan tiba-tiba semasa beliau baru saja pulang dari kerja. Jelasnya kejadian ini adalah yang terburuk dialaminya berbanding kejadian pada 2016 yang mengakibatkan banyak harta benda mengalami kerosakan. Lepas tu saya tengok tiba-tiba saya nampak rumah ni atap terbang. Naik tegak dulu. Naik tegak lepas tu dia terjah. Dia terjah betul-betul dia naik, dia bukan sekeping-sekeping tau. Dia sekali banyak macam sebingkai betul naik terbang. Kan lepas tu saya nampak terbang melayang-layang. Lepas tu saya pergi tengok sana terbang sampai sebelah sana terbang dia. Mati dalam rumah. Baru lepas solat. Lepas solat. Lepas tu dengar pokok-pokok rumah. Lepas tu dengar air dia berlalu dekat TV tu. Habis. Anaknya tak ada, dia keluar pergi kerja. Tinggal makcik seorang je. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail turut meninjau ke lokasi kejadian pagi tadi. Kerajaan negeri akan memberikan bantuan serta motor di mana saya telah berbincang dengan Datuk Azlan, Pegawai Daerah Temeloh dan juga Kolonel Fakhruddin supaya membuat tindakan baik pulih dengan seberapa segera. Dan kerajaan negeri insya-Allah akan membantu. Antara kampung terjejas termasuk Kampung Haji Ali, Cengal, Payu Kecil, Payu Dalam, Bangor Parit, Tebing Tinggi Sanggang dan Kampung Batu Satu. Semua mangsa yang ditempatkan di surau Kampung Haji sejurus kejadian semalam kini dibenarkan berpindah ke rumah saudara mara yang terdekat sementara menunggu rumah mereka siap dibaiki. Pelbagai agensi turun padang bagi menyalurkan bantuan kepada mangsa yang terjejas. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyifatkan bayi Ainul Mardiah Ahmad Safiuddin yang selamat menjalani pembedahan bagi membuang ketumbuhan germ sel tumor pada mulutnya minggu lalu sebagai satu keajaiban. Beliau kelihatan amat terharu selepas mengunjungi bayi berusia 9 bulan itu di sebuah hospital kanak-kanak di London pada hari terakhir lawatan ke United Kingdom. Ketibaan Perdana Menteri disambut oleh pasukan doktor yang merawat bayi berkenaan. Ibu bapanya, Ahmad Safiuddin Ahmad Razak dan Nurul Erwani, kedua-duanya berusia 24 tahun, turut teruja menerima kunjungan Perdana Menteri. Siapa yang tak rasa satu keajaiban yang sedang berlaku. What are your hopes for her? I hope that she will recover fully and she will regain her weight and become an ordinary person again, insyaAllah. Kita percaya ibu bapanya juga tidak sangka ini akan berlaku dan juga tidak sangka dianya boleh dibedah dan datang ke London untuk melakukan pembedahan ini. Segala ini semuanya kuasa Allah.
Ainul Madiyah dan ibu bapanya tiba di London pada 25 Mei lalu. Sekumpulan pakar bedah berjaya membuang tumor seberat 200 gram di mulut dan leher Ainul Madiyah pada 10 Jun lepas. Tun Dr. Mahathir turut mengucapkan terima kasih dan gembira dengan sumbangan dan sikap yang ditunjukkan rakyat Malaysia sehingga membolehkan Ainul Madiyah mendapatkan rawatan di London. Lawatan ke hospital itu adalah acara terakhir dalam lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri ke UK. Kesaling hubungan yang kukuh antara Malaysia dan Thailand adalah penting untuk menarik lebih banyak pelaburan langsung asing. Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya berkata, usaha itu akan meningkatkan usaha ke arah perindustrian dan mempercepatkan proses pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Datuk Marzuki hadir pada pelancaran operasi 24 jam Pusat Pemeriksaan Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam dan Pusat Pemeriksaan Kastam, Imigresen dan Kuarantin CIQ Sadao, Thailand malam tadi. Hadir sama penasihat kepada Menteri Luar Thailand, Chai Siri Anaman, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir dan Gubernur Wilayah Songkhla, Warinad Pengjun. Seamless connectivity at our border would facilitate regional integration within ASEAN. This would complement ongoing effort to realize an integrated ASEAN community. Inisiatif ini akan memudahkan lagi perdagangan dan logistik rentas sempadan, mengurangkan kesesakan lalu lintas di pusat pemeriksaan dan memudahkan penyelarasan antara agensi-agensi kawalan sempadan. Operasi 24 jam akan dijalankan untuk tempoh percubaan 3 bulan yang melibatkan hanya pergerakan kargo dan barang yang dibawa oleh truk dan kenderaan berat. Kedua-dua kerajaan juga bersetuju untuk menubuhkan pasukan penilaian untuk mengukur keberkesanan operasi sepanjang tempoh percubaan. Kerajaan melihat cadangan penggabungan mega di antara Axiata Group Berhad dan syarikat operator muda alih dari Norway, Telenor Group secara positif. Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobing Sidio berkata, beliau juga percaya cadangan itu jika direalisasikan mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. I think as far as we are concerned, we look at the proposal positively. Insofar as we are concerned, we are looking at whether or not the initiative or the merger will result in losses of jobs. But I have had a meeting with those concerned, and they have assured me that not only will we not see losses of jobs, in fact, this merger exercise will actually create new jobs. And I think we have to look at those aspects positively. In any event, as all of us know, it is now merely at proposal stage. Tambahnya, persoalan mengenai dominasi dan persaingan di antara kedua-dua syarikat perlu lebih diperhalusi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah membuat senarai peraturan yang perlu dipatuhi dan perundangan terlibat. Beliau bagaimanapun menegaskan cadangan penggabungan dilihat secara positif kerana ia membabitkan syarikat tempatan dan ia memberi ruang kepada Malaysia untuk menunjukkan bahawa negara mempunyai undang-undang yang mencukupi untuk terlibat dalam usaha itu. Bulan lalu, Axiata mengumumkan pihaknya sedang berbincang dengan Telenor Group untuk menggabungkan operasi mereka di Asia sekaligus menjadi pengendali terbesar di ASEAN dan akan menjana hasil sebanyak RM50 bilion dan keuntungan bersih kira-kira RM4 bilion. Pelaburan domestik perlu dijadikan fokus negara sebagai penyelamat ekonomi berbanding pelaburan asing bersandarkan ketidakketentuan ekonomi global. Bagi penasihat kanan Khazanah Research Institute yang juga ahli Majlis Penasihat Ekonomi Dr. K.S. Jomong, kelembapan ekonomi telah menjejaskan harga komoditi Malaysia dan situasi itu tidak akan pulih serta-merta. But for the time being, I think we really need to unite for the country's sake, and it's not good. It's not good. And we should start thinking about domestic investors, because most of our investments in this country and in most countries are domestic. It's more than 90%. To think about foreign investors as if they are the only our saviors and salvation and so on, no.
Beliau terdahulu menjadi panel dalam Konvensyen Ekonomi Malaysia 2019. Mengenai agenda pembaharuan negara, beliau berkata usaha pembaharuan bukan sesuatu yang mudah. Katanya kerajaan perlu memberi keutamaan kepada isu lebih mendesak, antaranya isu One Malaysia Development Berhad, 1MDB dan hutang negara yang perlu diselesaikan secepat mungkin. Kecantikan L'Oreal dan peruncit kesihatan kumpulan A.S. Watsons bekerjasama melancarkan khidmat percubaan Solid Maya Colour Me. Apa yang menarik, khidmat Colour Me yang terdapat pada aplikasi mudah alih Watsons membolehkan pelanggan mencuba hampir 300 produk Solid termasuk gincu, maskara, pembayang mata, ronan kening dan juga bedak asas. Colour Me menggunakan teknologi realiti terimbung augmented reality yang diperkenalkan oleh syarikat Modiface dan boleh diakses melalui telefon pintar di seluruh Asia. Teknologi ini dilancarkan atas jenama L'Oreal Paris serta Maybelline ini adalah pelancaran fasa pertama dan akan memperluaskan kerjasama dengan jenama lain di seluruh Asia dan Eropah pada masa akan datang. Pengarah urusan L'Oreal Malaysia Singapura, Malik Beidash berkata, pihaknya amat berbangga menjadi negara Asia Tenggara pertama yang melancarkan khidmat Colour Me. Dalam pada itu, pengarah urusan Watsons Malaysia, Karin Loh berkata, dengan kerjasama L'Oreal menerusi Colour Me, pelanggan akan memperoleh pengalaman seterusnya membuat keputusan bijak ketika membeli. Pengguna juga boleh mencuba produk mengikut trend yang disyorkan, mencipta dan menyimpan penampilan serta mengambil gambar dan video solekan mereka. Search all the hashtags today, okay? And for me, the hot look is the most exciting because you get to... Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali. Kita ke laporan antarabangsa. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyalahkan pemimpin Mesir yang disifatkan beliau sebagai zalim ke atas kematian bekas Presiden Mesir Mohamed Morsi. Morsi, 67 tahun, dilaporkan pingsan ketika satu sesi mahkamah dan meninggal dunia di sebuah hospital di Kahira. Erdogan berkata kezaliman pemimpin Mesir yang menahan dan mengancam untuk mengenakan hukuman mati ke atas Morsi menyebabkan kematiannya. Melalui ucapan yang disiarkan secara langsung di Istanbul, Erdogan yang mempunyai hubungan rapat dengan bekas presiden itu menyifatkan Morsi sebagai syahid. Morsi, seorang tokoh tertinggi Ikhwanul Muslimin, digulingkan oleh tentera Mesir pada 2013. Ia berikutan tunjuk perasaan membantah pemerintahannya selepas tahun beliau menjadi presiden. Erdogan turut mengecam kuasa barat dan kesatuan Eropah kerana gagal memainkan peranan bagi menghalang tindakan keras kerajaan Mesir menjatuhkan hukuman mati ke atas pemimpin dan penyokong Ikhwanul Muslimin. Hubungan Turki dan Mesir dikatakan amat renggang sejak tentera Mesir yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Sisi menggulingkan Morsi. Keluarga Morsi pula mendakwa beliau tidak menerima rawatan untuk masalah kesihatan yang serius seperti tekanan darah tinggi dan kencing manis ketika di penjara. Dalam pada itu, Ikhwanul Muslimin menyifatkan kematian Morsi sebagai pembunuhan yang direncanakan. Penduduk Mesir juga digesa keluar beramai-ramai bagi menghadiri upacara pengebumiannya. Pergerakan itu turut menggesa orang ramai untuk turut berkumpul di luar kedutaan Mesir di seluruh dunia sebagai tanda bantahan. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga Morsi yang meninggal dunia semalam. Dalam pernyataan di laman Twitternya hari ini, Datuk Seri Dr. Wan Azizah berkata, kematian Morsi yang dipilih secara demokratik sebagai Presiden kelima Mesir sebagai kehilangan besar untuk demokrasi. Beliau berdoa semoga Allah mencurahkan rahmat ke atas rohnya dan menempatkannya di dalam syurga. Sementara itu, Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menzahirkan ucapan takziah di laman Facebooknya. Katanya meskipun hanya menjadi Presiden Mesir dalam tempoh yang singkat sebelum digulingkan tentera pimpinan Abdel Fattah al-Sisi, Morsi, kata Datuk Seri Anwar, ternyata mempunyai komitmen yang besar dalam memungkinkan perubahan yang diinginkan warga Mesir setelah puluhan tahun dicengkam oleh persekitaran yang zalim. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin 1.30 berhenti di sini.